Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Al-qawlu fi hukmi man taraka al-hayat. Perbahasan tentang hukum orang yang meninggalkan sunat hayat. Sunat hayat ni lawan kepada sunat abad. Nama sunat abad tu kerana abad tu berasal dari perkataan ba'du, seolah-olahnya perkara sunat tersebut sebahagian daripada solat. Jika ditinggalkan maka dia merosakkan bentuk solat itu. Contohnya tayat awal sunat abad, jika ditinggalkan jadi bentuk solat tu jadi berubah lah kan. Daripada ada 2 kali sujud tahiyat, 2 kali duduk tahiyat jadi satu. Dia merubah hayat ni, bentuk. Sunat hayat ni kalau ditinggalkan tak ada ubah apa-apa pada solat tu dari segi bentuknya. Wal hayatu katasbihati wa nahwiha mimma la yujbar bisujud la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha. Sunat hayat itu seperti bacaan tasbih, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, dan seumpamanya yang bila ditinggalkan tidak dituntut sujud sahwi itu, la ya'ud, tidak perlu diulang kembali oleh orang yang dalam solat itu jika dia tinggalkannya. Ba'da tarkiyah, selepas ditinggalkan dia tak perlu ulang. Wala yasjudu lisahwi anha, tidak juga dia perlu sujud sahwi kerana meninggalkan sunat hayat tersebut. Sawa'un tarakaha amdan aw sahwan, sama ada dia meninggalkan sengaja atau lupa. Al-qawlu fi hukmi man syakka fi adadi rakaat. Perbahasan tentang hukum orang yang syak pada bilangan rakaat. Dia lupa rakaat, jadi dia pun syak. Wa idza syakka fi adadin ma ata bihi min ar-rakaat ata ahya thalitsatun am rabi'atun bana 'ala al-yaqin. Apabila dia syak tentang bilangan rakaat yang telah dia lakukan pada rakaat itu, adakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dibina atas yakin. Hendaklah dibina atas yakin. Wahwa, iaitu al-adadul aqal, bilangan yang paling sedikit. Kalau 3, 4 ambil 3. Li'annahu al-aslu, sebab yang paling sedikit itu yang asalnya, yang sedikit. Manakala yang lebih itu syak ataupun ragu. Jadi apabila berlaku dia syak ataupun ragu pada bilangan tadi tu, dia nak buat apa? Wayati wujuban bima baqiya, dia wajib meneruskan baki rukun pada rakaat tersebut. Katalah 3 atau 4, maka dia ambil 3 dan dia teruskan baki rukun pada rakaat ketiga, rukuk, i'tidal, sujud. Lepas tu fayati bi raka'atin, tambah satu lagi. Okey, yang keempat tu bagi menutup keraguan dia, bagi memastikan dia solat tu cukup rakaat. Walaupun sebenarnya betul 4 rakaat tu, tapi masalahnya dia lupa tu menyebabkan dia kena tutup yang lupa tu, keraguan pada lupa tu, dengan buat satu tambahan bagi menutup yang ragu tadi. Yang ragu tu kan, bagi menutup keraguan. Li'annal asla adamu fi'liha, kerana menurut kaedah asalnya yang dia rasa belum buat tu kan, memang dia belum buat lah. Yang bilangannya lebih tu asalnya dia belum buat. Manakala bilangan yang sedikit tu, itu memang dia dah buat. Kita tak buat apa, dia kira daripada situ 3, 4. Kenapa dia kira daripada 3? Sebab 3 tu dia confirm buat, yang 4 tu dia ragu. Wa sajada li sahwi li taraddudi fi ziyadatihi, kemudian dia sujud sahwi. Hendaklah dia sujud sahwi kerana wujudnya keraguan, taraddud pada bilangan tambahan 4 tadi. Wa la yarji'u fi fi'lihi ila qawli ghairihi, dia tak boleh rujuk
tanya orang lain pada tindakan dia mengambil rakaat ketiga tadi. Dia tak boleh tanya orang. Dia contoh dia bagi syarat kat orang belakang, aku ni lupa 3 ke 4, bagi syarat 3 3 4 3 4. Tak boleh macam tu, tak boleh. Dia kena daripada i'tikad dia sendiri, apa keyakinan dia. Kalau dia buat macam tu, orang belakang pun faham, oh imam lupa, orang belakang pun baca Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath. Dia berhenti dalam wa thulath supaya dia imam faham kan, baru 3. Jadi makmum tu tak adalah batal. Tapi kalau makmum tu niat untuk menegur imam, batal lah. Tapi kalau niat untuk baca Quran, tak batal, kan? Dia tak boleh macam tu lah, tak boleh ikut orang, dia kena sendiri. Kal hakimi, seperti hakim, idza nasiya hukmahu la ya'khudh biqauli syuhud alaihi. Kalau hakim tu terlupa apa hukum tadi yang aku dah tetapkan tadi tu, dia tak boleh tanya orang lain sebagai saksi apa yang telah dia jatuhkan pada hukuman tadi yang dia lupa. Dia kena berijtihad semula, bersidang semula, mengkaji semula untuk menentukan hukum semula. Dia tak boleh tanya orang. Taib, fa in qila innahu sallallahu alaihi wasallam raja'a ashabahu thumma ada ila salati fi khabri dhil yadaini. Ada orang kata Nabi pun rujuk kat sahabat dalam kes khabar kisah Dhul Yadain tu kan, di mana Nabi solat 2 rakaat, kemudian Dhul Yadain tegur, aku sirat as-salah, adakah solat telah dikosarkan atau nasi ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun bertanya, rujuk kepada sahabat, as-sadaqah Dhul Yadain, betul ke Dhul Yadain? Sahabat kata, na'am ya Rasulullah. Na'am kan, na'am ya, na'am ya, tak ada na'am. Jadi selepas sahabat kata na'am, barulah Nabi masuk semula, lengkapkan jadi 4 rakaat solat zuhur. Jadi tu macam mana? Kata imam tak boleh rujuk makmum, ni Rasulullah rujuk. Ujiba, maka dijawab bi anna dzalika mahmulun ala tadhakkurihi ba'da muraja'atihi. Bahawa dalam kes tersebut membawa maksud Nabi sebelum tu lupa, dia bukan ragu, dia lupa betul. Kemudian ada orang tegur, Dhul Yadain tegur, Nabi nak pastikan teguran Dhul Yadain itu betul. Nabi minta lah persaksian daripada sahabat lain, bukan persaksian terhadap tindakan Nabi, tapi persaksian terhadap dakwaan Dhul Yadain, kan? Jadi Nabi sahabat pun kata na'am betul, Dhul Yadain ni kata solat Nabi baru 2 rakaat. Jadi kes ni lain lah, kes yang lain, bukan kes Nabi rujuk kerana baginda ragu, tapi Nabi rujuk untuk memastikan kebenaran dakwaan Dhul Yadain. Tak salah, Dhul Yadain tu bagus, ini sebagai syariat kan kepada kita. Qala Zarkashi, kata Imam Zarkashi, wa yanbaghi takhsisu dhalika bima idza lam yablughu hadda tawatur. Seharusnya, semestinya lah pengkhususan yang demikian itu apabila bilangan makmum yang menegur itu tidak sampai kepada had mutawatir. Jadi imam tak boleh ikut makmum yang menegur tu apabila bilangan yang menegur tu tidak sampai bilangan mutawatir. Lam yablughu haddal mutawatir. Jadi bilangan had mutawatir itu berapa? Menurut jumhur tak ada bilangan yang tertentu. Sekira-kira jika ramai, kan, mestilah ramai, memuaskan hati. Kalau seorang berdua itu tak boleh pakai lah. Aku lebih yakin pada diri aku. Tapi kalau dah 3 orang tak kuat lagi, 4 dia rasa aku kuat lagi, kan, tak boleh pakai lagi. Kalau dah 5 orang dia dah gegar, kan, dah gegar, betul lah ramai dia ni. Bila sebut dah ramai tu, 5 orang ramai lah 5 tu, kan. Itulah had mutawatir 5 tu lah, kan. Kalau 5 pun dia tak makan juga, 6 orang, 7 orang. Begitulah, menurut jumhur begitulah. Bilangannya tak dapat ditentukan.
sekira-kira persaksian daripada para jemaah tu sehingga imam tu puas hati, bukannya rasa takut apa orang kata. Itu takut pada orang syirik, mesti takut pada Allah Ta'ala, bukan takut pada orang tapi persaksian tu memuaskan hati, itu yang paling penting. Baru itu yang nama had mutawatir. Ada ulama mengatakan 10 orang, ada ulama mengatakan 12, ada ulama mengatakan 120 itu mutawatir menurut ilmu hadis ada kaul pendapat mengatakan 4 orang, tapi Syangkiti menyangkallah 4 orang tu bukan tak boleh 4 orang, kita kena pastikan 4 orang tu betul-betul bersih daripada sifat sifat munafik tidak melakukan dosa besar, jadi oleh kerana susah nak menentukan tu, sebab itulah tak boleh 4 orang, kecuali kalau dia dapat tentukan 4 orang tu betul-betul tidak fasik kan, itu boleh lah. Tapi masalah kalau fasik tak boleh. Wahwa bahtun hasanun, itu adalah perbahasan yang bagus bagi menentukan persepadanan bagaimana imam boleh dengar pendapat makmum, bagaimana pula yang dia tak boleh dengar pendapat makmum, di mana sepadannya. Itulah wa yang bagi annahu idza shalla fi jama'atin wa sallu ila hadzal had annahu yaktafi bi fi'lihim. Seharusnya apabila imam tu solat, orang tu solat jadi imam bersama dengan jamaah yang bilangan mereka itu sampai kepada had mutawatir itu, dia perlu ikutlah pendapat pandangan daripada jamaahnya yang dah ramai sampai kepada had mutawatir. Wala asah annahu yasjudu, yang kalau yang paling sahih apabila dia ragu tadi tu, maka dia perlu sujud sahwi. Wa in zala syakkuhu qabla salamihi, sekalipun ragunya tu syak ni ragu, hilang ragu dia tadi sebelum dia bagi salam. Mula dia 3-4 kan, 3 ke 4 ke, lepas tu dia ambil 3, dijadikan 4 sebagai tambahan. Sebelum dia bagi salam, dia teringat, betul lah aku salat 4 rakaat lah, bukannya tambah 1 lagi, memang betul. Hilang syak dia kan. Yang tu pun sujud sahwi juga. Bi antara Quran rabi'atun, dia teringat betul lah dia punya solat tu betul 4 rakaat. Mengapa dia kena sujud sahwi juga? Li fi'liha ma'ataradud, sebab masa dia buat 4 rakaat tadi tu dia buat dalam keadaan ragu. Dah dekat nak salam baru dia teringat. Jadi berapa panjang tempoh ragu dia tu, berapa rukun yang telah dia lalui dalam keadaan ragu. Yang itu yang kena sujud sahwi. Wa kadha hukmun ma yusallihi mutaraddidan wa ihtamala kaunuhu zaidan annahu yasjudu. Begitu juga hukum dengan hukum pada solatnya yang dilakukan dalam keadaan ragu dan ada kemungkinan dia lakukan rukun yang diragu tadi tu sebagai tambahan bagi menutup keraguannya, maka dia perlu sujud sahwi. Contohnya dia terlupa, dia sujud berapa kali dia sujud, lepas tu dia duduk, aku dah sujud kedua ke belum, kan. Jadi sudah ke belum, ambil belum, sujud sekali lagi, kan. Jadi dia sujud sekali lagi tu zaidan, tambahan, sebagai menutup keraguan dia. Jadi yang itu kena sujud sahwi, sebab dia ada melakukan suatu rukun dalam keadaan ragu, walaupun sebenarnya betul, tapi dia buat tu bukan yakin, dia buat tu kerana menutup keraguan. Yang tu yang dikenakan sujud. Ditaraddudi fi ziyadatihi, sebab wujudnya keraguan pada tambahannya. Masa dia buat tu sebagai tambahan, tapi dalam keadaan ragu. Wa inzala syakhu qabla salamihi, sekalipun ragu itu hilang sebelum dia bagi salam,
tetap juga dia kena sujud sahwi sebab masa dia buat tadi ragu. Bi antara qablahu, iaitulah apabila dia teringat sebelum salam bahawa betul apa yang dia buat tadi. Apa dia buat tadi tapi masa dia buat tu ragu. Bi antara qablahu qabla salam annaha rabi'atun, bahawa betul dia solat 4 rakaat, sajada dia kena sujud sahwi li taraddudi fi ziyadatiha, pada dia ragu pada tambahan yang 4 rakaat keempat. Amma ma la yuhtamal ziyadah, adapun pada perkara yang tidak ada kemungkinan tidak membawa kepada tambahan, kan syakka fi raka'atin, seperti dia syak pada suatu rakaat min rubaiyah, dalam solat rubai 4 rakaat lah. Ahya salisatun am rabi'atun, adakah aku ni baru buat 3 ke baru buat 4 dia macam tu kan. Sebelum dia buat apa-apa, fatadhakkara, dia ingat balik, fatadhakkara fiha annaha salisatun, dalam keadaan dia lupa tadi, dia ragu kan 3 ke 4, kemudian dia tengok 3. Jadi dia belum buat apa-apa lagi. Maka ragu yang macam itu tidak perlu sujud, sebab semasa dia ragu tu dia tak buat apa-apa. Tapi kalau masa dia ragu tu dia pergi rukuk, rukuk tu dalam keadaan ragu kan. Itu yang macam tu dia kena sujud sahwi. Okey, li'anna ma fa'alahu minha ma'a taraddud la budda minhu, sebab apa saja yang dilakukan pada rakaat tersebut, minha tu rakaat, dalam keadaan taraddud, la budda minhu, tidak boleh tidak, mesti, bukan mesti lah, dia kena dituntut untuk sujud sahwi. Walau syakka ba'da salamihi, habis. Ni cerita baru. Kalau dia syak selepas bagi salam pula, dah habis solat dah, assalamualaikum, habis, tiba syak. Wa in qasara al-faslu, kalaulah pendek waktu syak itu, waktu ragu tu dengan dia bagi salam, pendek waktu dia tu pada fi tarki fardin, pada dia syak pada ada rukun yang tertinggal lah. Dia aku tadi semayang cukup rakaat ke tidak, aku tadi semayang macam rukuk tak sempurna, tak cukup, kan dia ragu macam tu kan. Selain daripada ragu pada niat, atau takbiratul tahrim, takbiratul ihram lah, maka ragu yang macam tadi tu semua tidak memberi kesan. Tapi kalau ragu pada niat dan takbiratul ihram memberi kesan, kan, maksudnya kena ulang balik lah. Tapi kalau ragu pada selain daripada niat dan selain takbiratul ihram, tidak perlu ulang solat balik. Lianna zahir wuqu'us salam an tamam, sebab pada zahirnya bila dah bagi salam tu pastinya solat dia sempurna lah kan. Masa mula solat tadi tu sah niatnya, lepas tu dia telah lakukanlah segala rukun sampai dia salam, sempurna lah. Jadi kesempurnaan tu dengan yakin, dan bila datang syak tidak boleh menolak yang yakin. Baik, fa in kana al-fardhu niyatan, kalaulah yang dia ragukan tu, kalau fa in kana al-fard, seandainya rukun yang dia ragukan itu ialah niat atau takbiratul al-ihram, istanafa, yang itu dia kena solat semula, istanafa, solat semula. Li'annahu syakka fi asli al-in'iqad, kerana dia ragu pada asal permulaan solat. Asal permulaan solat itu pada niat. Bila dia ragu pada niat, habislah solat tu, tak gunalah solat tu kan. Contohnya, aku tadi solat apa? Dia ragu kan, aku solat apa? Artinya dia solat, niat pada solat tu lah. Aku tadi solat zuhur ke solat sunat zuhur ke? Sunat zuhur kan kalau yang sunatnya dia 4 rakaat kan. Jadi dia pun aku tadi solat zuhur ke solat apa zuhur, solat sunat zuhur ke qabliyah zuhur ke solat zuhur. Dia ragu macam tu, maka dia ragu pada niat, maka dia kena buat semula solat zuhur. Wahal okey, habis.
Wahal asyartu kal fardhi. Ni masalah baru. Adakah hukum ragu pada syarat sama hukumnya dengan ragu pada rukun? Syarat tu apa? Syarat tu sebelum solat ada syaratnya, kena Islam, suci, menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya kan. Itu syarat. Sebelum solat kena siapkan syarat dia dulu. Adakah hukum ragu pada syarat tu sama hukum ragu pada fardu, pada rukun? Ragu pada rukun kita dah bahas tadi tu. Tidak memberi bekas seandainya ragu pada selain daripada rukun niat dan rukun takbiratul ihram. Kalau ragu pada syarat, ikhtalafa fihi kalam An-Nawawi, maka terdapat perselisihan pada kalam Imam An-Nawawi. Faqala fil majmu', maka beliau telah berkata dalam kitab Majmu', telah menulis dalam kitab Majmu' dalam satu tempat. Dia kata law syakka hal kana mutatahhiran annahu yu'thir. Kalau dah dia syak pada dia dah bersuci ke belum, dia solat tadi tu dah bersuci ke belum bersuci, yang itu memberi kesan kepada solat dia. Itu apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam satu tempat. Fariqan, bezanya ialah bi anna syakka fi rukni yukthiru. Dia kata kalau syak pada rukun, mengapa tak memberi kesan? Syak pada syarat, mengapa memberi kesan? Bezanya ialah syak pada rukun tu banyak. Rukun tu sampai 18 kan, banyak. Berbeza dengan bi khilafihi fi tuhri. Berbeza kalau dia syak pada bersuci. Jadi susahlah nak digambarkan dia boleh terlupa bersuci, satu benda je pun bersuci je pun kan. Sebab itulah kalau syak pada bersuci, dia memberi kesan kepada solat itu jadi tak sah lah. Ini menurut satu tempat yang dia kata begitu. Bi anna syakka fi rukni hasala ba'da tayaqquni al-in'iqad. Dan begitu juga ilah yang kedua lah, sebab yang kedua, bahawa syak pada rukun itu terhasil selepas dia yakin solatnya tu sah kan. Solatnya tu masuk solat dia, sebab dah berniat masuklah solat. Kalau tak niat tak masuklah. Jadi bila dah niat tu masuklah. Jadi bila syak pada rukun, maka semuanya tak terpakai sebab tadi dia dah yakin masuk. Jadi kan timbul syak selepas tu tak pakai. Wal aslu al istimrar ala sihhati. Kalau ikut asal, kalau sah lah, dan sah tu teruslah sampai salam kan. Teruslah istimrar tu terus, solatnya dalam keadaan sah sampai habis. Bi khilafihi fi tuhri, berbeza keadaan kalau dia syak pada bersuci, fa innahu syakku fi al-in'iqad. Jadi dalam kes bersuci dia syak pada asal asal solat itu. Jadi daripada awal lagi, kalau tak suci, daripada awal lagi solatnya tak sah kan. Jadi kalau syak pada bersuci, dia memberi kesan kepada solat itu menjadi tidak sah. Wal aslu adamuhu, asalnya dia tak suci gitu. Qala al-Isnawi, kata Imam al-Isnawi, wa muqtada hadzal farq an takuna asyurut kullaha kadzalika. Apa yang dapat difaham daripada sini, dia kata perbezaan ini membawa kepada syarat semuanya begitu. Kalau ragu pada syarat, semuanya sama je, membawa kepada tidak sahnya solat, kata Imam Al-Isnawi kalau ikut daripada perbahasan ni. Okey. Wa qala fil Khadim, kata Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Khadim, wa huwa farqun hasanun, itu adalah perbezaan yang bagus. Apa ni, perbezaan yang bagus, iaitu panduan yang bagus. Artinya syak pada rukun, syak pada syarat, kena dibezakan tu. Itu habis.
Itu perbahasan ni semua. Lakin al-manqul adamu i'adati mutlaqan, tapi apa yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i dan dalam kitab tidak perlu ulang semula solat. Artinya syak pada syarat, sah solatnya. Sah solat secara mutlak, tak ada ragu-ragu lagi. Tak ada ragu, menurut apa yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i, tak ada ragu. Wa huwa al-muttajah, yang itulah yang kita pegang lah. Wa huwa al-muttajah, tempat kita pegang kan. Mutajih lah, tempat kita pandang, kita pegang, kita jadikan panduan, mutajih. Jadi itulah kata Imam Syafi'i, kata sahnya solatnya kan, sah solat dia kalau ragu pada syarat. Illah dia wa ilaluhu bil masyaqqah, sebab kalau ragu tu menjadikan dia kena ulang balik solat, asal ragu kena ulang balik. Kalau setiap kali ragu kena ulang semayang, letih lah. Sebab kalau ada orang penyakit ragu, dia lepas semayang, syaitan masuk ya aku tadi bersuci aku tu sah tak sah, kena buat semayang balik sebab ragu, payah. Wa hadha huwa al-mu'tamad, inilah yang mu'tamadnya, yang menjadi pegangan mazhab Imam Syafi'i, iaitulah ragu pada syarat sama macam ragu pada rukun, kan, jika dia ragu tu timbul selepas bagi salam. Kama huwa zahiru kalam Ibnul Muqri, seperti yang zahir daripada kalam Ibnu Muqri, kata macam tu. Wa naqalahu fi al-majmu', dan dinukilkan juga dalam kitab Majmu' binisbah ila tuhri fi mashil khuf, bagi nisbah bersuci dengan menyapu khuf, wuduk dengan sapu khuf kan, dia tak payah tanggalkan khuf dia, sapu atas khuf saja sekian kulit. Anjam'in dia tak pasti apa maksud dia. Wal muwafiq lima naqalahu huwa an al-qailin, ni sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Muqri daripada orang yang mengatakan al-qailin nabihi, orang yang mengatakan anin nas, ada dalam kitab al-Um Imam Syafi'i itu, dia kata annahu law syakka ba'da tawafin nusukihi hal tawafa mutatahiran am la yalzamuhu i'adatu tawaf. Ada ulama yang menukilkan daripada Imam Syafi'i juga daripada kitab al-Um, kalau orang tu syak selepas tawaf nusuk ni artinya tawaf haji atau umrah, adakah dia tawaf itu dalam keadaan suci ataupun tidak suci, kan, dia habis tawaf dah, jadi dia syak, lepas tawaf dia syak lah, maka ketika itu tidak perlu dia ulang balik tawafnya. Wa qala an Syekh Abi Hamid, dinukilkan daripada Syekh Abu Hamid, Syekh jawaz dukhul salah bi tuhrin mashkukin fihi, bahawa harus masuk ke dalam solat dengan taharah yang diragukan. Artinya dia ragu dia punya taharah tu sah tak sah kan, ataupun aku ni dah wuduk ke belum, maka dia terus solat kan. Jadi dalam keadaan macam tu sah solat dia dengan syarat dia memang sebelum tu dah wuduk, cuma dia tak ingat batal tak batal, macam tu sah lah solat dia. Wazahirun, jelas bahawa suratuhu, gambaran keadaan itu ayatadzakara annahu mutatahhirun qabla syak, gambarannya ialah dia teringat dia itu memang dah bersuci sebelum timbul syak. Itu yang penting, pokok dia tu. Kata Imam Abu Hamid tu, boleh solat dalam keadaan dia ragu dia punya wuduk tu masih ada atau ataupun dah batal, masih ada wuduk atau dah batal, sah
Itu kan ragu sah solat dia kalau dia solat begitu rupa. Gambarannya dia mestilah ingat bahawa dia telah berwuduk. Syak timbul kemudian. Jadi syak tidak boleh menghilangkan yakin. Wa illa, kalau tidak begitu, fala tanaqidu, tak sah wuduknya, tak sah solatnya. Maksudnya dia syak, aku dah wuduk ke belum? Kan? Maknanya daripada awal lagi dia dah syak dia tu sama ada sudah atau belum, maka ambillah belum, sebab memang asalnya dia belum berwuduk lagi. Yang asal dia belum wuduk, kan? Kalau asalnya dia ingat aku dah wuduk tapi dah batal, itu sah. Tapi kalau dah wuduk ke belum, ambil belum, tak sah solat. Begitu. Tanbihun, satu peringatan. La yukhfa anna murada bisalam alladhi la yu'thiru ba'dahu asyakku salamun la yahsulu ba'dahu audun ila salah. Tidak ragu lagi bahawa yang dimaksudkan dengan salam yang memberi kesan selepasnya oleh syak, maknanya lepas bagi salam timbul syak, itu adalah salam yang tidak boleh menjadikan orang tadi itu masuk balik ke dalam solat. Salam dia adalah salam yang dia tak boleh masuk balik. Bi khilafi ghairihi, berbeza dengan salam jenis lain. Macam mana salam jenis lain tu? Contohnya, falau salama nasiyan li sujudi sahwi, dia bagi salam, dia terlupa, dia bengong-bengong, pening-pening begitu, dia bagi lepas sujud 2 kali dia pun bagi salam, kan? Jadi dia ingat dia sujud tadi sujud sahwi, dia tak ingat lah sujud tadi sebenarnya sujud betul, jadi dia pun bagi salam. Dia ingat dah habis dah solat dia tu. Bila dia bagi salam, pun ingat balik, alamak, aku tadi rasa macam tak baca tahiyat lagi, kan? Kalau dia ragu macam itu, maknanya salam dia adalah salam yang yang tidak salam yang perlu dimasuk balik, yang memerlukan dia masuk balik. Summa ada wa syakka, dia masuk balik. Bila dia masuk balik, kan, masuk balik dalam solat sebab salam tadi tak pakai, salam lupa, kemudian timbul syak, fi tarki ruknin, timbul syak, aku tadi ada buat rukun ke tidak, sujud aku berapa kali, atau baca tahiyat ke tidak, kan, dia syak. Lazimahu tadarukuhu, jadi kalau timbul macam tu, masa dia masuk balik, dia kena buat rukun yang dia syak tadi, kama yaqtadihi kalamuhum, seperti itulah yang kesimpulan daripada perbahasan ulama yang telah kita bicara sebelum ini. Wallahu ta'ala alam. Akan datang ialah sahwul makmum yahmiluhu al-imam. Kalau makmum itu lupa, maka imam tanggung. Yang dalam kes di atas ni, kalau orang solat sendiri ataupun dia jadi imam, dia kena yakin diri sendiri, tak boleh tanya makmum. Okey. Yang di bawah ni solat makmum pula. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.